nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat Allah Subhanahu wa taala izinkan kita sama bertemu untuk menyambung tadabbur surah Fussilat ayat yang ke-9. Jadi kalau kita tengok di sini bermula daripada ayat 1 hinggalah ayat yang ke-8 kita baca dah tu. Itu bercerita tentang apa dia? Sumber iman iaitu Quran ni. Cerita tentang kemuliaan Al-Quran dan tanggungjawab manusia dengan Quran ni. Dan tugas Rasul menyampaikannya, dan Allah cerita tentang golongan yang mengingkarinya, yang telah tertutup hatinya, panca inderanya daripada menerima petunjuk Al-Quran dan menolak Rasul. Bila ditolak aja Quran maknanya sama dengan ditolak Rasul. Begitulah sebaliknya. Dan akhirnya nanti di akhirat hanya tinggal dua golongan, dan golongan yang selamat adalah golongan yang Allah sebut ayat 8 penutup dia, iaitu golongan yang apa? Beriman dan beramal soleh. Mereka akan dapat ganjaran yang tidak putus-putus, iaitu yang maksudnya mereka mendapat rahmat Allah di akhirat nanti yang sempurna, di syurga yang kekal abadi, nikmat yang tidak terhingga. Baik. Demikianlah cerita pertama, iaitu petunjuk. Allah memperkenalkan tentang keagungan petunjuk Allah tu. Seterusnya, bahagian yang ayat ke-9 ni sekarang masuk kepada siapa Allah pula. Jadi sekarang ni siapa yang turunkan Quran ni? Sebenarnya sebelum ni Allah cerita tentang Quran ni turun daripada Allah yang Maha Pemurah. Sekarang ni siapa dia? Bermula ayat 9 itulah cerita tentang siapakah Allah. Jadi kita dah baca ayat 9 tu sebahagiannya, kita dah pada yang lalu. Kita semula baca semula ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa ni? Kepada orang yang ingkar, kepada orang yang kufur ni. A'innakum latakfuruna, adakah sesungguhnya kamu, ataupun patutkah sesungguhnya kamu takfuruna, kamu ingkar. Kita nak bincang ingkar ni. Perkataan kufur. Ada ni buku mana? Boleh kot. Jadi perkataan takfuruna takfuruna, kita biasa dengar lah. Daripada perkataan apa? Kafarah asal dia. Kafarah, apa dia? Makna dia sebelum ni kita sudah bagi? Menyembunyikan.
menyembunyikan ataupun menutup. Jadi dia ada bahagian secara terminologi dia. Kita kata 4 jenis kufur ni. 4 jenis kufur. Satu disebut inad. Kenapa dia kufur? Kenapa dia tak nak kufur ni? Maknanya dia tutup sesuatu, iaitu apa? Menutupi. Maksud dia sama macam ni ya. Satara syai'. Menutupi apa? Sesuatu. Maksudnya contohnya kalau syai' ni kita letak, Allah beri apa tadi? Allah turunkan Al-Quran. Jadi dia menutupi Al-Quran ni daripada apa? Diketahui oleh kebenaran. Diketahui oleh orang lain ataupun dapat pada diri dia sendiri. Kenapa? Kenapa ditutup? Pertama, satu sebab keras kepala. Ni keras degil kita kata. Keras kepala ataupun degil. Ni satu sebab. Ni satu sebab. Nama dia kufur disebut inadun. Ini dalam Quran. Kita nak tahu 4 jenis ni lah supaya kita boleh pertimbangkan. Kan? Kita ni kadang-kadang rupanya ada kufur juga bahagian mana satu. Takut. Yang kita buang benda tu. Okey. Kufur yang pertama ni, inad ni, contohnya kita tengok dalam surah buka surah 50, surat ayat 24. Ni keterangan dia. Surat berapa? Kita tengok ayat 24 tu. Surah, saya ringkaskan ni. Ingat ni degil 50 ayat 24 hingga 25. Ayat 24 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Manna'in lil khairi mu'tadim murib. Jadi campakkanlah, umbankanlah ke dalam neraka jahanam. Siapa yang kena umban ni? Setiap orang yang kafar. Kafar ni dah sampai dah jadi darah daging dia. Keingkaran dia dah jadi sebati dengan dia. Kafar. Yang anid apa? Apa terjemah? Ke kepala. Anid. Itulah, inad ni anid tu samalah. Dia perkataan yang sama. Anidun, inadun. Okey? Maksudnya degil ke kepala. Jadi dia buat apa pula? Dia dah tahu benda tu. Tapi dia orang kata ketegak juga kan. Jadi dia lagi sakit hati juga. Dia tak nak. Jadi manna'il lil khair, dia akan halang secara
Sungguh-sungguh. Apa dia? Khair. Apa khair? Khair apa? Kebenaran lah. Apa yang terbaik? Quran lah. Maksudnya apa yang datang daripada Rasul itu yang terbaik, yang baik lah. Dia akan harang Islam contohnya. Daripada sampai. Mu'tadi murid. Dan dia akan buat benda dalam keadaan melampaui batas. Dan dia sentiasa ragu dengan kebenaran yang ada tu depan mata dia. Ni kufur inad. Jadi kufur inad ni dia tahu kebenaran, tapi kerana dia ada kuasa, dia rasakan dia ni mendominasi orang, maka dia degil, tak nak dengar. Ni satu. Selalunya orang macam ni dia kepala selalunya. Dia kepala. Ketua. Okey. Surah, buka satu lagi. Surah 11. Ayat 59. Ini contoh. Jadi dia ni selalunya orang ni dia ada pengikut. Sebab tu dia rasa dia berkuasa, jadi dia boleh keras kepala lah. Ayat 59, surah 11 ayat 59. Okey. Ini contoh dalam kaum Ad. Ada ketua-ketua kaum Ad yang keras kepala. Baca ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Dan itulah keadaan kaum Ad yang telah pun akhirnya dibinasakan. Kenapa? Jahadu bi ayati rabbi. Mereka ingkar, menolak ayat-ayat Tuhan mereka, bahkan datang mukjizat depan mata pun mereka tolak. Wa'asaw rusulah, dan mereka menderhakai perintah-perintah rasul-rasul yang sampai kepada mereka. Maknanya banyak tak rasul datang kat kaum Ad? Banyak. Rusul itu jamak. Ramai rasul, bukannya satu. Dan kenapa mereka dahakakan perintah rasul? Mereka ikut siapa? Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Tu. Mereka kerana ikuti siapa? Perintah siapa? Ketua-ketua yang sombong, yang keras kepala. Jadi anid ni dia kenapa kufur ni? Keras kepala, dia rasa dia ada pengaruh, dia ada kuasa, maka dia akan buat macam-macam cara untuk apa? Halang kebaikan daripada sampai pada orang lain. Kebenaran sampai pada orang lain. Okey, ni satu. Nama dia kufur inad, kategori pertama. Jadi bagi yang ada kepimpinan yang pegang tampuk, kepimpinan jangan jadi macam bila ada kan benda salah, akui salah. Jangan keras. Faham Itu pertama. Yang ke contoh watak dia. Ada salah satu watak. Cuba tengok. Ini secara nama dia. Nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Allah sebut tentang dia dalam surah 74. Surah 74. Surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat yang ke 16. Ayat 16. Kalau nak baca dia ni punya kisah, nama dia Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid
Al-Walid Al-Mughirah ni salah satu musuh Nabi lah. Ketua-ketua dia, salah satu ketua antaranya Abu Jahal, kan, Abu Lahab ni semua, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, lagi Al-Walid Al-Mughirah. Dia ni orang yang tua, yang orang lama kat situ, yang orang anggap dia ni layak sepatutnya jadi pemimpin. Itu dia kata dalam Quran, kenapa Quran tak bagi dekat bagi kat dia ni. Dia ni layak sepatutnya kalau Nabi, dia lah sepatutnya. Kenapa si kan? Walid ni sebab dia orang yang ada pengaruh besar. Sebelum Nabi diangkat jadi rasul lagi, dia ni dah ada pengaruh besar di sekitar masyarakat musyrikin Mekah. Jadi kalau sepatutnya kalau dia beriman dengan Nabi, pengaruh dia tu hilang tak? Tak hilang, lagi bagus sepatutnya. Tapi kerana apa tadi? Nampak tak? Dia keras kepala. Betul Allah kata apa? Ayat 16. Kalla innahu kana li ayatina anida. Tak, sebenarnya dia bukan tak tahu. Allah kata, dia tahu kamu yang Muhammad bawa ni benar, Quran ni semua. Tapi apa? Dia keras kepala dengan ayat-ayat kami ni, dia tak nak. Sebab apa? Allah bagi dia apa? Cuba tengok ayat sebelum tu. Allah bagi dia harta, ayat 12. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dia kaya, dia banyak harta. Yang kedua, wa banina syuhuda, anak-anak dia semuanya apa orang kata? Anak dia semua hikmat dengan dia. Syuhuda ni anak dia hikmat dengan dia. Semua bantu dia. Maknanya bahkan bukannya jadi apa ni? Semua anak dia pangkat besar-besar punya. Antara anak dia siapa? Siapa kenal anak dia seorang? Si saya sebut mesti kenal automatik. Khalid. Ni nama dia Al-Walid ni. Khalid Al-Walid. Anak dia Khalid Al-Walid lah. Jadi anak dia Khalid Al-Walid sebelum masuk Islam dah power dah. Bukan orang biasa-biasa. Dia pakar perang kan. Jadi bila dia masuk Islam, keupayaan dia diguna untuk Islam, lagi bertambah unggul lah dia. Khalid Al-Walid tu anak dia. Jadi dibangga anak-anak dia semua hebat-hebat. Ni sebab itulah apa? Oi, keras kepala jadinya. Ni ujian. Jadi kita bila ada semua, orang lain tak ada, orang tu tak ada apa-apa, tiba-tiba dia nak tegur kita contoh kan. Betul pun. Jangan keras kepala sangat. Ini bukan ukuran kamu benar atau salah, tak. Kan? Tengok pada apa yang dia sampaikan. Ini sebab apa ni? Ini ujian. Dan Allah kata apa? Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku lapangkan dia dengan selapang-lapangnya. Macam-macam lagi dia dapat. Apa lagi dia dapat? Dia bijak. Dia ni pakar syair. Pakar syair. Kata-kata dia semua orang dengar dia punya je. Sebab tu fatwa Abu Jahal nak bagi fatwa kat semua. Siapa boleh luluskan fatwa kat Mekah? Kalau dia bagi je, semua akan setuju. Orang tunggu kata dia je. Kalau dia kata A, okey, selesai. Kalau dia kata Muhammad tu Nabi, selesai. Semua beriman kat Mekah tu. Inilah dia ni lah. Jadi Abu Jahal tanya, bagi tahu dia, kamu kena buat sesuatu ni, kena fikir. Yang Muhammad ni, macam mana kita nak goreng kata yang ni bukan. Sebab orang dah percaya dah ni, orang tak boleh nak nafikan. Dia ni betul. Jadi orang tunggu siapa cakap? Dia ni lah orang yang dianggap paling tahu sekali. Sebab dia pakai syair. Yang Nabi bawa tu betul tak? Ke sihir ke memang mujizat? Jadi kalau dia kata A, A. Kalau dia kata B, B. Sebab dia lah sekarang tinggal dia punya juru cakap utama. Semua orang tunggu kata dia. Jadi apa dia buat? Kita tengok. Jadi dia ni memang Allah gambarkan dah tamak. Dengan apa yang dia ada. Summa yatma'u an azid, ayat 15 tu. Dia nak lagi. Kami tambah lagi. Apa lagi dia nak? Jadi kalla innahu kana li ayatina anina. Dia ni keras kepala dengan ayat kami. Jadi Allah kata sa'urhiquhu su'uda, ayat yang ke-17. Dia akan apa dia? Ni, dia akan daki nanti dekat akhirat nanti. Ada bukit untuk dia akan daki. Cuba bayangkan. Dalam kena azab, dalam keadaan apa? Mendaki yang tak pernah sudah lah, penat. Dan
Kenapa? Tengok apa dia buat. Ayat yang ke-18. Innahu fakkara wa qaddar. Apa tu? Jadi bila Abu Jahal beritahu dia, kamu kena cari jalan macam mana nak kata Muhammad ni apa? Apa yang paling sesuai? Supaya semua orang nanti akhir apa? Tak pengaruh. Ini fatwa dia ditunggu-tunggu ni. Jadi dia pun berfikir fakkara dan ditetapkan. Faqutila kaifa qadara. Allah kata apa? Celakalah dia ni. Macam mana dia, maknanya dia berfikir tu fikiran yang songsang. Macam mana dia boleh tetapkan benda ni? Summa qutila kaifa qadar. Kemudian binasalah dia. Kenapa dia boleh tetapkan benda yang tak betul? Dia kekal dengan hal tersebut. Summa nazar, lalu dia pun berfikir lagi, pandang atas. Summa abasa wa basar, lalu muka dia berkerut-kerut. Sebab apa? Runsing ni. Kalau nak katakan dia tahu benda ni betul tak? Jadi jenuh juga dia nak buat keputusan sebenarnya. Summa adbara wastakbar, lalu akhirnya apa? Dia kekal dengan keputusan dia, tak nak cakap benar. Kita tak boleh. Jadi dia pun berpaling dan sombong. Apa dia kata? Faqala in hadza illa akhirnya itulah keputusan dia buat. In hadza illa sihrun yuksar. Ini hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang lain. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanya ucapan manusia direka-reka, bukan daripada Tuhan, bukan. Inilah kata siapa? Fatwa siapa ni? Al-Walid Al-Mughirah. Dia keras kepala. Dia sanggup menghalang kebaikan daripada sampai dengan apa cara sekalipun. Dia tak peduli. Ni kufur apa ni? Inat. Jelas? Nampak Kufur inat. Panjang tu, kalau tak jelas lagi penat saya terangkan satu ayat ni. Okey, ni tokoh Al-Walid Al-Mughirah. Yang kedua. Yang kedua kufur, nama dia disebut juhud. Kufur juhud. Juhud ni apa? Tapi kufur juhud ni selalunya dia kufur sebab nak jaga periuk nasi dia. Ni yang mengikut tu. Buka balik surah tadi. Surah 7 ayat 11 ayat 59. Surah 11 ayat 59 tadi. Ayat yang sama kita pakai. Yang ni tadi dia ikut orang yang kelas kepala ni. Mereka ni pengikut ni. Yang ni pengikut ni lah. Surah 11 ayat 59 balik. Kita dah baca ayat tu kan. Watilka 'ad, kemudian apa? Jahadu tu. Perasan kataan jahadu. Jahadu tu maknanya apa? Mereka menolak kan? Tu jahadu tu juhud. Jahadu tu akhirnya timbul perkataan juhud tu, iaitu apa? Mereka ingkar, tolak. Tolak apa? Ayat-ayat daripada Tuhan mereka. Watilka 'adu jahadu bi ayati rabbihim. Dan mereka dah kedua tak beriman dengan perintah ayat-ayat Allah ni, Quran, dan menolak perintah Rasul dua ni. Quran sunnah dua. Dua-dua dia tak ambil Kenapa? Sebab wattaba'u amra kulli jabbarin. Ni sebab dia ikut taat kat siapa? Sebab dia taat kat ni. Dia suruh buat, dia buat ikut je. Ini juga ni kufur apa nama dia? Juhud. Jadi orang bila begini, dia anggap agama ni tak serius. Jadi dia boleh khianat bila-bila masa je. Gambaran yang ini disebut dalam surah 7. Buka pula surah 7 ayat 51.
Okey. Ayat 51 Allah firman, saya boleh tengok panjang sikit ni, saya terus sebutkan allazina takhadhu dinahum. Jadi orang-orang yang kafir yang ini, jenis ni iaitu yang mereka menjadikan agama dia tu apa? Lahwan wa la'ib. Sebab tu dia berani buat, sebab dia anggap agama dia sama macam apa? Tak serius. Sikit-sikit tak ada masalah, dia tak takut. Jadi mereka anggap agama mereka ni permainan dan juga gurauan, hiburan dan permainan. Dan wa gharrashumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah pun memperdayakan mereka. Di fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupakan mereka di hari kiamat. Kama nasu liqa yaumihim, sebagaimana mereka lupakan pertemuan mereka dengan kami dulu. Bukan tak tahu, dia tahu dia ada agama tak? Ada. Tapi jadikan agama dia apa? Jadi wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka ini terhadap ayat-ayat kami apa? Ingkar. Dengan ingkar apa? Bukan yakfurun, yajhadun. Jahada ni juhud. Nampak istilah beza tu. Kena faham, kena nampak kalimah. Sebab tu saya pentingkan tengok bahasa Arab yang saya baca tu. Tengok kalimah ayat Quran tu sebelum kita tengok terjemahan tu. Usahakan sikit. Memang penat sikit kalau tak biasa kan. Tapi sebenarnya kalimah Arab tu yang penting untuk bezakan istilah-istilah ni. Okey, ini nama dia juhud Kufur inat, kufur juhud. Juhud ni yang ni. Contoh juhud ni siapa? Dia tak peduli, dia ikut aja. Haman. Contoh Haman kan, dan pengikut dia. Contohlah kalau kita tengok cerita Firaun ni dengan pengikut dia. Cuba tengok surah ketika mana Nabi Musa dah menang dalam pertembungan dia dengan ahli sihir, semua ahli sihir kan. Tapi dia punya ni ketegak lagi juga. Dia punya menteri-menteri apa? Tetap ikut Firaun juga kan. Lagi. Sampaikan apa? Kisah dia. Firaun suruh bina apa ni? Cuba tengok surah 28 ayat 38. 28 ayat 38. Ayat 38. Dia kata Fir'aun, wa qala Fir'aun, kata Fir'aun apa? Ya ayyuhal malak, wahai menteri-menteri, menteri-menteri. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu pula ada Tuhan yang lain selain aku. Jadi semua pengikut dia, ya kamu Tuhan. Sedangkan dia katakan dia kan bodoh benar kan. Jadi Fir'aun kata apa? Fa'uqid li ya Haman. Siapa Haman? Dia punya menteri kanan dia lah. Okey, Haman tolong bakarkan. Bakarkan untuk aku alatin tanah liat ni, faj'al li surhan. Jadikan aku siapkan satu menara tinggi. La'ali atlihu ila ilahi Musa, supaya aku boleh datang nak tengok Tuhan Musa tu. Bina satu bangunan tinggi.
Wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Sebab aku yakin dia ni pendusta. Yaman pun buat tak? Susah tak nak buat tu? Boleh tak dia jawab? Lah Fir'aun, kau ni manusia macam aku je, tak payahlah peningkan kepala aku nak kena buat pula. Boleh tak? Boleh. Boleh je kan? Kenapa susah payah nak buat benda yang dia pun tahu? Kan? Begitulah akhirnya orang yang terlalu apa tadi? Dia tak peduli. Jadi kadang-kadang kita kan pun nampak macam tu kan. Tak sanggup nak tinggal juga. Dah tahu, kita tahu benda tu salah. Tapi kena rasa macam seolah rasa dia itulah yang bagi rezeki kat saya. Sedangkan Allah bagi rezeki. Kenapa kamu tak sanggup tinggal je? Nak ikut juga kenapa? Contohnya. Faham? Jadi ni kufur kenapa? Kenapa? Menjaga apa tadi? Apa? Sanggup buat benda yang dia pun tahu tak betul pun. Tapi dia buat apa peduli. Yang penting dapat apa? Dapat habuan. Ramai yang tak macam tu agak-agak. Silah ramai kan. Jadi mudah-mudahan kita kenal benda ni, kita jangan jadi. Kan? Jadi itulah, ini dua contoh kufur. Kufur apa? Inat dengan kufur juhud. Clear? Ya. Yeah. Yang ni pun kita boleh letak Fir'aun juga kat sini. Yang angkat kepala ni, ketua-ketua semua kat sini. Yang ni semua mana? Pengikut setia yang tak peduli. Sebab apa? Yang penting aku dapat apa? Wa gharrashumul hayatud dunya. Bila dunia tu begitu mencengkam dia, akhirnya agama dia jadi apa? Lahwan wa la'iban. Dia ada, tapi apa? Tak serius, dia tak rasa bimbang. Sikit-sikit apa salah, begitulah berlaku orang yang macam ni. Bahaya tak? Bahaya. Dia rasa macam dia okey je. Jadi ini orang yang akan nanti, dua golongan ni akan jadi apa nanti? Ni kena tengok juga ni kisah mereka ni. Okey, cuba tengok surah 33 ayat 66. Kita kena baca 66 sampai 68. Dua ni kan? Dua-dua ni ini nasib kedua-dua golongan ni dalam surah ni 33 ayat 66 hingga 68. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Bermakna dia pada hari itu. Bila hari tu? Tak tahu. Berlakunya bila, tapi pasti berlaku tak? Berlaku. Ini cerita akan datang lah. Akan berlaku benda ni, yaum, hari tu, tapi tak tahu bila lah lagi. Jadi hari tu nanti akan apa? Tuqallab apa? Macam ni lah. Bolak-balik kan? Apa yang dibolak-balik kan? Macam bakar sate tu. Apa dia? Wajah-wajah. Bila sebut wajah maknanya? Maksudnya? Semua sekali lah. Ni mewakili semua. Ni yang paling utama. Kalau ni pun macam tu, yang lain tak cakap lah. Tak apa jadilah. Kan? Wajah-wajah mereka dibolak-balikkan kat mana? Finna, di api tu. Dan mereka berkata apa? Mereka berkata, wahai, alangkah baiknya kalau kami dulu taatkan Allah dan taatkan Rasul. Baiknya kalau dulu kami ikut taat Allah dan Rasul. Lalu, sambung ayat 67. Wa qalu rabbana
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati siapa? Sadatana, pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Dan lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan kamu, jalan Allah yang lurus ni. Lalu apa dia mereka minta? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Jadi wahai Tuhan kami, berikan mereka azab apa? 2 kali ganda. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itulah kata ni golongan pengikut tu, yang ikut tu. Jadi penyesalan akhirnya ini nanti pergaduhan antara dua golongan ni. Okey. Ni yang ke berapa? 1 dan 2. Ada banyak lagi ayat-ayat macam ni yang paling panjang juga. Cukuplah kita bincang. Ni antara kisah mereka dalam neraka tu. Baik, yang ketiga apa ni? Ni baru kita kata kufur. Ni disebut inkar. Inkar. Ni selalu kita sebut inkar tu. Ini yang ketiga. Okey. Inkar ni maknanya apa? Bantah. Bukan juga sebenarnya. Tak mau ikut. Lagi bantah. Okey. Kalau dia ada kalau kita belajar tentang isim, dia ada 2 jenis. Satu isim makrifah, satu isim apa? Nakirah. Apa beza makrifah dengan nakirah? Makrifah spesifik. Kata nama jelas. Faham? Ini rumah saya. Okey. Ni rumah dia, tengok. Oh, ni rumah dia tunjuk situ. Ini sebuah rumah. Mana rumah? Tak tahu. Sebuah rumah. Rumah. Mana-mana rumah. Okey. Nikmat Allah ni spesifik. Nikmat Allah sangat clear, jelas. Tapi dia maknanya apa? Macam tak nampak. Dia macam buat tak tahu. Itu ingkar. Dia buat tak kisah, buat tak tahu, tak rasa penting. Itulah ingkar sebenarnya. Jelas tak? Nampak tak? Itu maksud dia. Satu ayat dia macam ni, kita kena jelas. Cuba tengok surah 16 ayat. Kalau kita kata tadi apa? Apa tadi? Ingkar apa tadi? Bantah semua. Yang ni lebih kepada yang ni. Faham enggan tu kan? Ni. Jelas ada tapi apa? Dia degil keras kepala. Dia tentang kan? Yang ni, yang nampak benar ni. Yang ni kadang-kadang, ni yang bahaya ni dekat agak-agak kat siapa ni? Itu yang takut tu. Faham cuba tengok surah 16 ayat 83 tak silap. Betul ya? 16 ayat 83. Ni. Jadi kita nak describe ingkar tu bagi clear sikit. Supaya kita, ini namanya Fusilat. Kan kita baca surah Fusilat. Fusilat apa maknanya? Perinci satu persatu, jelas. Crystal clear. Yang ni rupanya saya buat selama ni, ya Allah. Macam tu lah caranya aku surah Al-Quran. Clear Okey, jadi tengok ayat tu. Apa dia kata? Ya'rifuna ni'matallah. Apa maksud dia? Ya'rifu dia perkataan apa? Ma'ruf. Kenal, clear. Jadi dia kata ya'rifuna ni'matallah.
Kan? Satu. Apa berlaku? Summa yunkiruna. Apa tu? Yunkirunaha. Kemudian ada lagi sambungan. Wa aktsaruhum baru pergi kafir. Jadi sebenarnya kafir juga. Tapi dalam bentuk ni lah. Apa ni? Ya'rifuna apa? Ini perbuatan ma'rifah. Maknanya apa? Kita mana ya? Sebab tu Allah suruh kita belajar. Wajib untuk kita kenal nikmat Allah sampai clear ini nikmat Allah. Ramai tak yang belajar sampai arif tentang nikmat Allah ni? Berapa banyak Allah tanya nikmat dia? Surah Ar-Rahman. Berapa kali Allah tanya? 37 kali. 37 kali Allah kata tanya kita. Tanya jin dan manusia. Apa dia? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 37 kali. Nikmat Tuhan kamu ni yang mana? Wahai manusia dan jin, kamu nak tipu. Kamu tak nak kenal nikmat aku. Allah kata nikmat nombor 1 dia apa? Allaman. Ramai tak kenal tu nikmat dia. Itu betul. Apa dia? Bila sebut nikmat, dia rasa cukup-cukup Quran ni. Ramai. Ke tak peduli buat tak ada buat tak kenal apa-apa. Inilah kufur ingkar. Faham? Gitu. Jadi benda ni berlaku drastik ke lama? Benda ni berlaku drastik ke lama? Macam mana tahu lama? Pandai semua. Betul je jawapan tu. Macam mana boleh tahu lama perubahan tu berlaku? Ini fasa pertama manusia. Asal manusia cipta memang dia tahu dia ni semuanya daripada siapa? Tuhan dia yang bagi dia semua. Asal maknanya macam itulah kita ni fitrahnya. Tapi apa yang berlaku? Fa abawaihu. Kedua ibu bapa dia ialah yang apa? Bentuk dia. Apa dia? Yuhawidani, yang jadi dia corak fikir dia macam Yahudi. Au yunassirani, yang jadi cara fikir dia macam Nasrani. Au yumajjisani, ataupun yang bentuk cara fikir sampai jadi macam orang Majusi. Dia tak kenal lagi dah Tuhan. Asal dia sepatutnya kenal. Siapa yang bentuk? Akhirnya dia jauh. Sebab tu Allah kata apa? Dia bukan drastik. Kalau drastik, ya'rifuna ni'matallah fayunkiruna. Terus je. Itu mungkin. Tak. Dia lama makan masa bila hati makin keras. Tinggal akhirnya tak kenal Tuhan dah. Kalau Tuhan dia tak tahu dah ni. Apa berlaku lama-lama? Summa yunkiruna. Akhirnya dia pun mulalah buat tak tahu. Dah tak ada, dah hilang. Inilah kesan dia. Summa, lambat. Tapi akhirnya begitulah berlaku. Inilah Allah tegur dalam surah berapa ni? Jangan kita biar lama-lama macam tu. Nikmat Allah nombor 1 untuk kita dapat kenal betul-betul di mana? Al-Amal Quran tu. Kan? Jadi asal dia sepatutnya ke situ dia pergi. Tapi tak jadi macam tu. Akhirnya bentuk yang lain. Akhirnya apa? Dia sedar tak dia sedang kufur ingkar? Ini yang dekat sekali ni. Ini mungkin, ini Firaun. Jahatnya Firaun ni. Yang ni, jahatnya Haman ni kan. Saya tak pernah. Yang ni pula. Faham macam tu. Kita tak peduli sama itu namanya kufur apa? Bahaya tu. Jelas? Boleh nampak? Ni ayatnya. Akhirnya ramai ke berubah jadi apa? Fa'aktsar ke faqalil. Ramai yang berubah jadi apa? Akhirnya sama juga macam ni jugalah. Yang ni dia ada sebab lain, dia ke kepala kan. Yang ni rupanya sama je. Satu sama je rupanya juga. Jadi cuma beza dia apa? Sebab dia berbeza kan kat sini. Nikmat Allah yang sangat banyak ni, sebab tu kita kena belajar. Allah kata apa? Fazkuruni azkurkum. Syukur. Fazkuruni azkurkum. Surah 2 ayat 153. Kenapa Allah kata fazkuru? Ingat dia. Macam mana cara ingat dia? Ingat nikmat dia tu, kenal dia. Hargai nikmat paling besar dia, Quran ni, hargai. Ni jalan dia. Ingat, kenal nikmat dia. Fazkuru ni, ingat aku, zikir. Semuanya tu kepada aku. Maka faedah daripada kita ingat Allah ni selalu ni, dekat dengan dia ni, dengan zikrullah ni, apa berlaku?
azkurkum. Besar faedah. Mana lagi besar dan faedah? Kita ingat Allah ke Allah ingat kita? Mana lagi bagus? Mana lagi besar? Mana lagi mahal? Kita ingat siapa? Kita ingat raja kita, baik raja ni kan? Tu biasa ke tak biasa? Biasa kan? Tiba-tiba dia yang marahin tak mana-mana ni, raja ingat dia. Luar biasa tak? Luar biasa. Kan? Orang pun terkejut tengok macam mana ni aku boleh dikenali oleh raja kan? Itu kan luar biasa. Jadi sebab itulah kesan daripada selalu ingat Tuhan, kita nak apa sebenarnya? Yang lebih besar lagi apa? Allah bila ingat kita agak-agak dia akan tinggal kita ke? Kita akan susah ke? Oh, tak mungkinlah. Bayangkan sebab itulah kata pepatah Arab dia kata kaifa akhaful faqra. Dia orang pepatah Arab dia kata apa? Kaifa akhafu al-faqra. Apa ni? Wa ana abdul ghani cuba baca kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Sebab kesan ni macam mana aku takut miskin sedangkan aku ni hamba yang maha kaya. Apa nak takut? Faham jelas tak? Mendalam tak masuk ni? Macam mana kita takut miskin sedangkan kita ni hamba yang maha kaya. Kalau kita ingat dia ingat kita, ada masalah ke depan ni hidup kita? Confirm tak ada masalah. Betul tak? Ini kekuatan dia. Sebab tu Allah kata fazkuruni ashkurkum. Kemudian washkuruli wala takfuru. Jangan kamu kufur ni, kufur ingkar ni. Jadi akhirnya manusia bila dia tinggalkan ingat Tuhan dia, kat mana? Yang paling ingat sekali Quran ni kan. Berlaku tak kufur ingkar pada dia? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Dia dah tak kenal lagi dah. Jadi ini masalah besar yang kita kena betulkan. Ini maksud penting tak? Hari ni kita bincang kufur je ayat tu. Ayat 6 ni. Kenal makna kufur tu. Ayat 9 ni. Jadi ni bahagian ke berapa? 1 2 3 kufur ingkar. Maknanya pastikan banyak benda di dunia ni yang bukan milik Tuhan kita spesifik. Betul tak? Clear. Kita rasa berjasa sungguh dia ni pun ni. Tapi rupanya yang lebih biasa Tuhan yang sepatutnya spesifik kita anggap biasa-biasa je. Peliknya manusia kan? Peliknya manusia. Jadi ini sepatutnya diubah. Kenapa? Apa punca berlaku tu? Punca dia apa? Dia tak diajar, ditanam untuk apa? Mengenal nikmat siapa? Pencipta. Tapi yang lain, bukan pencipta punya. Jadi itu yang disibukkan dengan dunia ni. Sebab itulah akhirnya berubah manusia punya fitrah. Fitrah kehambaan telah pun berubah. Akhirnya jadi hamba siapa? Jadi hamba siapa? Hamba dunia. Sebab tu dia ingat dunia ni, Tuhan di dunia je. Dia kan dia fikir tu je. Kalau dia hamba Tuhan, dia akan ingat tak nikmat dia? Dia akan hargai tak? Dia akan hargai cukup-cukup. Betul tak? Itulah kesan dia. Sebab itulah Allah ingatkan kita. Inilah kufur apa bila macam ni? Ingkar. Macam tak tahu, tak kenal pun. Biasa-biasa je. Sedangkan yang melimpah ruah yang banyak dia tu. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat apa? Kena habiskan juga ni. Nanti lagi lambat. Yang keempat. Ni yang bahaya pula. Kufur nifaq. Ni nifaq. Ni kufur apa? Nifaq apa nifaq? Munafik. Dia kufur tapi dia tak zahirkan kufur dia. Ini last. Jadi dia nampak tak sama macam semua ni. Yang ni nampak gaya dia ni kan. Dia sibuk dengan dunia dia ni. Dia ingkar nikmat Allah ni, dia tak peduli ni. Jadi yang ini boleh ditambah lagi ni. Bukti dia. Sekejap, yang 3 tadi. Ditambah ayat lagi dalam surah
ayat 7. Ni ayat ni. Ini berlaku pada orang ni. Ni perangai dia. Ini kamus hidup dia. Ini dalam fikiran dia. Apa dia kata ayat tu? 10 ayat 7. Ini yang kufur ingkar lagi ya. Kita tak masuk lagi kufur nifaq. Okey, cuba. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Apa makna dia? Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Apa maksud? La yarjuna liqa'ana. Jadi la yarjuna liqa'ana ni tak mengharapkan mana dia? Roja'ah tu harap lah. Dia bukan pada lisan. Dia pada tindakan. Daripada apa? Tindakan dia. Apa bukti orang tu mengharap pertemuan kami? Jadi dia akan sibuk dengan memikirkan macam mana ni dengan Tuhan nanti dia selamat ke tak selamat. Itu paling busy sekali. Otak dia sibuk dengan tu. Dia sangat-sangat runsing dengan perkara tu. Itu orang yang yarju naliqa'ana. Tapi kalau la yarju naliqa'ana, dia tak fikir itu. Jadi dia bukan pada ucapan tapi pada perbuatan dia. La yarju naliqa'ana ni. Dan waradu bil hayatid dunya. Apa dia? Dan dia puas bila dapat apa yang dihajatkan dengan dunia tu. Apa bukti dia puas apa yang dihajat dengan dunia ni? Bila lepas dia dapat, kan, dia nak dapatkan lagi. Itu. Kalau dia puas dengan apa yang dihajat untuk akhirat, dia buat apa? Bila lepas dia infak, dia nak infak lagi. Bila dia habis tadi macam sahabat tu, bila lepas perang tu kan, ada yang dah cedera contohnya, ada lagi perang, dia pun pergi lagi. Kalau boleh kali ni dia nak mati contohnya. Itu orang yang betul-betul tadi, faham dia tak puas dengan dunia ni sebab apa dia nak pergi sana kan. Itu. Tapi yang ni apa? Tak. Itu yang kedua, wa tama'annu biha. Dan dia tenang, dia rasa apa? Tenteram bila ada ni. Selesa bila dia dapat. Okey. Maknanya macam mana kita boleh selesa tak? Kita jadi orang beriman ni dia contoh macam siapa? Sahabat Nabi yang meniaga susu tu siapa? Siapa je? Susu tu. Sahabat Nabi ni pergi Madinah kan? Dia nak bersaudarakan, dia nak beri tawaran isteri orang ni, tanah ni, dia tak nak, dia cari pasar susu. Dia orang kaya. Siapa nama dia? Sahabat Nabi. Abdul Rahman bin Auf. Jadi satu hari Abdul Rahman bin Auf dapat makan ayam. Dia tengok ayam, lepas tu dia nangis. Dia nangis teringat siapa? Dia nangis teringat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni sahabat dia dulu yang mati wafat pada perang Uhud. Mus'ab bin Umair ni dulu kamu kaya sebab family dia kaya kan. Jadi dia akhirnya masuk Islam, dia ditarik semua dia punya kad kredit mak dia tu. Mak dia tarik kad kredit dia semua. Akhirnya dia miskin dah terus. Akhirnya Nabi hantar dia pergi Madinah untuk dakwah ke sana. Dia pemuda, umur dia dalam 20-an je masa tu. Dia dakwah sana. Yang ketiga tu apa? Dia tak ada apa dah lah. Di sahabat akhirnya berhijrah ke Madinah, tengok dia semua nangis. Nabi tengok semua nangis. Masa dulu sebelum beriman dia ni apa? Semua baju dia, kain dia semuanya paling mahal sekali. Jadi sekarang ni keadaan dia lepas masuk Islam. Dan ketika dia wafat perang Uhud, apa dia? Tak cukup kain dia kan, tutup dengan daun. Jadi Abdul Rahman bin Auf masa tu tengok ada ayam tu, dia menangis. Teringat siapa? Mus'ab bin Umair tu. Teringat dia. Dia dah dapat dah nikmat besar ni. Aku ni masih lagi dengan ayam ni. Silap takut dia makan ni, nikmat kat sana kurang. Takut dia makan nikmat sini, nikmat sana kurang. Itulah orang yang tak tenang dengan dunia. Kita pula apa?
Tak dapat makan sini, tak puas hati kan. Oi, tak nak bagi orang pun. Ni saya punya. Terbalik. Itu ayat ni. Jadi akhirnya bila orang macam ni apa dia? Wahum an ayatina ghafilun. Dia tak akan dapat match dengan ayat-ayat Allah, tak akan dapat match dengan Quran. Quran suruh buat benda lain, suruh fikir benda yang dia tak nak fikir. Dia tak suka fikir benda tu sebab apa? Hajat keinginan dia berbeza. Macam mana dia boleh masuk dengan apa yang Quran nak ajar dia? Boleh tak? Tak boleh. Mindset dia berbeza. Quran nak ajar mindset lain. Boleh masuk? Tak boleh. Sebab tu akhirnya dia biar diri dia lalai dengan ayat-ayat Allah. Dia sangat anti lah jadinya. Inilah orang yang apa? Ni. Inilah kesan dia. Inilah kesan golongannya apa? Ingkar dengan ayat-ayat Allah. Jangan biar lama-lama. Sebab tu kita kena tarik semua. Mari kita tadabbur ayat Allah supaya apa? Tak nampak ni. Bahaya. Lama-lama makin jauh hati keras lagi susah. Cari anak-anak kita kecil-kecil ni. Pentingnya tadabbur ni dan sebagainya lah. Itulah. Bahagian yang ketiga ingkar. Ini nifak kita akan masuk lain kali lah. Nanti saya teruskan ayat ni, kita sambung mungkin 9-10. Cerita tentang af'alullah ni. Jadi inilah perkataan Allah tanya, macam mana kamu boleh kufur kepada Allah ni? Punca kufur apa? Inilah sebab dia. Pertama apa? Degil. Allah bagi nikmat dia tak cukup ni. Dia keras kepala. Yang kedua, jaga ke periuk nasi tadi. Yang ketiga, sebab tak ambil peduli, dia sendiri buat tak tahu. Akhirnya apa? Allah pun buat tak tahu kat dia. Bila kita buat tak tahu dengan apa yang Allah punya, Allah akan buat tak tahu dengan apa yang kita, na'udzubillah, kita tak nak. Fazkuruni azkurkum, yang kita nak. Kenapa kita kena banyak ingat Allah? Yang paling utama supaya Allah ingat kita. Kalau Allah sentiasa ingat kita, kita selamat. Cuba bayangkan Allah tak peduli kita. Mak kita kat rumah, balik-balik tak peduli. Nak makan apa, kita rasa tertekan tak? Tertekan kan? Maknanya ini mak saya ni benci saya ke? Saya ada masalah ke? Saya buat salah ke? Risau tak? Risau. Itulah sepatutnya hamba Tuhan. Lagi dia rasa bimbang. Inilah bentuk kufur, insya-Allah. Okey. Lama 8.30, minta maaf. Sini tak kisah, ada marah tak? Ada. InsyaAllah, mudah-mudahan mendapat manfaat daripada makna ni kita bincang hari ni. Inilah makna kufur yang kita kena tahu bahagian-bahagiannya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan anak-anak kita, keluarga kita daripada terkena syubhat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' amin ilmin la yanfa' amin qalbin la yakhsha' amin nafsin la tashba' amin du'a'in la yusma'. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.